Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Piece chapter 1049. Yang mana untuk dalam chapter kali ni aku boleh katakan akhirnya ni merupakan penamat untuk pertarungan penentuan di antara Luffy menentang Kaido. Selepas dah beberapa round diorang bertarung, first Luffy tewas lah, lepas tu Luffy tewas lagi, dan satu lagi round pun Luffy masih lagi tewas. Walaupun Luffy dah comeback banyak kali sekalipun, kekuatan dia masih lagi belum mampu untuk menewaskan Yonko Kaido. Dan akhirnya kalau tak silap, ni merupakan pertarungan terakhir, ni merupakan round yang keempat selepas Luffy telah kembali dalam form yang baru, iaitu form Gear 5. Malah bukan Luffy je yang ada power up tau, yang mana Kaido pun sama, dia ada power up juga, dengan Kaido telah berubah menjadi naga api untuk berhadapan dengan serangan terakhir yang telah dilakukan oleh Luffy, iaitu Gomu Gomu no Bajrangan. Jadi untuk dalam chapter kali ni kita akan dapat tahulah siapakah pemenang untuk dalam pertarungan penentuan di antara Luffy menentang Kaido. Adakah Luffy dengan serangan terakhir beliau, iaitu Gomu Gomu no Bajrangan, dah mampu untuk menewaskan salah seorang Yonko dan juga the strongest creature in the world, iaitu Kaido, ataupun tak? Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Okay guys, sebelum kita sambung lain video, aku nak shout dekat satu channel, iaitu The Show Review. Kalau korang nak tahu, channel ni merupakan channel baru untuk salah satu channel terbaik anime One Piece dekat Malaysia, iaitu The Show One Piece. Diorang buat channel baru disebabkan channel utama diorang berisiko nak kena ban dengan YouTube, sebab diorang kena copyright strike dari pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Jadi kita doakan yang baik-baik je lah, semoga semuanya dipermudahkan untuk The Show. Konten channel diorang memang lebih kepada anime One Piece. Penyampaian dengan teori diorang memang sempoi dan padu gila. Memang tak rugi langsung kalau kita support channel The Show Review. Kalau korang tak percaya, korang tengok dulu klip video dia sikit, ok? Guys, flashback dalam chapter ni semuanya semata-mata untuk Oda serapkan nilai emosi. Yonko Kaido benar-benar tumbang di tangan Luffy. Oda sedang bersedia untuk membuatkan nilai epik bagi momen tersebut akan lebih masuk dan sampai ke dalam kita punya hati dan imajinasi. Jadi guys, tunggu apa lagi? Aku harap sangat korang dapat support channel baru The Show Review macam mana korang support channel Faiz di studio. Kita support channel diorang sampai diorang dapat hit macam mana subscribers dekat channel utama diorang, ok? Ok, dah settle, jom kita sambung layan video balik. Chapter 1049 yang bertajuk The World You Wish For, ataupun bermaksud dunia yang kau impikan. Dan dekat dalam cover story chapter kali ni, akhirnya kita dapat tengok Niji dengan Yonji telah berjaya melepaskan diri dari penjara buku Big Mom selepas telah berlakunya kebakaran dekat makmal yang diorang nak buat research terhadap Niji dengan Yonji. Tapi apakah punca telah berlakunya kebakaran dekat sana masih lagi tak diketahui. Adakah disebabkan Rejo dengan Ichiji telah datang dekat sana untuk menyelamatkan mereka, ataupun sebaliknya? Semua tu masih lagi menjadi misteri lah. Tapi semua tu tak apa, kita terus je fokus apakah yang berlaku untuk dalam chapter 1049. Chapter ni bermula dengan situasi dekat tempat pertarungan penentuan di antara Luffy menentang Kaido selepas kedua-dua mereka telah melancarkan serangan terakhir untuk menewaskan antara satu sama lain. Jadi dekat sini kita dapat tengok lah Kaido dengan menggunakan serangan Rising Dragon Flame Bagua sedang cuba untuk mencairkan tangan Luffy, dengan Kaido telah membaham tangan Luffy. Malah kita dapat tengok juga reaksi Luffy yang sedang bermati-matian untuk menewaskan Kaido seakan dalam keadaan kesakitan disebabkan serangan Kaido. Dan dalam masa yang sama, Kaido pun cakap dah dekat Luffy, aku tak sangka kau akan sampai sejauh ni, tapi hakikatnya kau tetap tak akan mampu untuk mengubah dunia. Jadi sewaktu diorang tengah clash serangan penentuan di antara satu sama lain, waktu ni kita dapat tengok backstory pasal kisah hidup Kaido, yang mana sejak dari umur 10 tahun lagi, Kaido memang dah dikeruni dengan kekuatan beliau. Pada 46 tahun yang lalu, dekat tempat tinggal Kaido, iaitu The Kingdom of Vodka, memang sejak dari dulu lagi diorang sentiasa hidup dalam keadaan perang, dan segala rampasan yang diorang peroleh sewaktu dalam peperangan, diorang kena bayar dekat orang-orang Celestial. Sebabnya kalau diorang gagal buat macam tu, negara diorang terus dia tak akan mampu bertahan dekat dunia. Jadi Kaido pun mempersoalkan lah, kenapa kita kena ikut cakap Celestial kan? Kenapa besar sangat ke Celestial Dragon ni? Kenapa diorang nak kena jadi macam bos pula dekat kita? So Kaido pun bengang lah pasal benda tu. Malah apa yang lagi membuatkan Kaido bengang, Kaido pernah ditawarkan untuk menjadi orang bawahan government. Kiranya dia macam jadi anjing untuk government. Dia macam kuli lah, jadi guard ke, lebih kurang macam tu lah. Cumanya apa yang menariknya pasal Kaido,
Kaido sentiasa ditangkap oleh Marines. Bukannya disebabkan diorang kuat ke apa tau, bukannya disebabkan dia lawan Admiral ke Admiral tu kuat sangat sampai dapat berjaya tangkap Kaido ke apa. Tapi Kaido kena tangkap sebab dia yang nak kena tangkap, atas kerelaan dia. Bila dia lapar, bertujuan dia nak dapat makanan free je bila dia kena tangkap. So bila lepas Kaido dah kenyang semua tu, dah makan buffet lah, makan agar-agar, makan apple ke apa dekat atas kapal tu, dia pun nak tunggu apa lagi, lama-lama dekat atas kapal tu kan. Lepas dia dah kenyang, hati pun dah senang, perut pun dah boroi, apa lagi, Kaido pun cok macam tu je lah. Dan satu lagi, pada waktu ni bounty Kaido adalah 70,000 million berry. 2 tahun kemudian ketika Kaido berusia 15 tahun, dia telah pun direkrut untuk menyertai Rhodes Pirate oleh YB pada waktu tu. Sebab Rhodes Zebek memang minat lah dekat Kaido. So sampailah satu masa ketika berlakunya insiden dekat God Valley, yang mana dekat insiden ni lah Rhodes Zebek telah pun ditewaskan. Jadi orang-orang bawahan Rhodes Pirate pun diorang macam tak percaya tau. Sebab pada waktu tu anggota-anggota untuk kumpulan Rhodes Pirate memang tak terkalahkan. Ada Big Mom, ada Whitebeard, ada Shiki, Kaido, lepas tu ramai lagi anggota-anggota yang cukup kuat. Memang boleh dikatakan pada waktu tu kumpulan Rhodes Pirate ni merupakan lanu yang terkuat pada ketika itu. Tapi last-last diorang tetap tewas dekat God Valley, yang mana diorang ada dengar Monkey D. Garp lah yang merupakan hero yang bertanggungjawab untuk menewaskan mereka. Tapi diorang tetap tak percaya tau, dan diorang berpendapat berkemungkinan diorang tewas disebabkan telah berlakunya pertarungan dalam sesama kumpulan diorang. Sebab yelah, diorang semua ni kan orang yang kuat-kuat, bukannya jenis boleh bekerjasama ke apa. Diorang mesti nak ikut kepala diorang je kan. Dan akhirnya Kaido pun telah pergi meninggalkan Big Mom dan bina kumpulan lanun dia yang tersendiri, iaitu Beast Pirate. Dan secara ringkas, tak lama lepas tu pun Kaido telah pergi dekat Wano untuk menjajah Wano. Dan dalam masa yang sama kita dapat tengok juga perbualan di antara King dengan Kaido, yang mana diorang ada cakap pasal Joy Boy. Kaido pun cakap lah dekat King, anak aku pun ada cakap pasal Joy Boy tau. Tak tahulah dekat mana budak tu dengar pasal Joy Boy. Tapi kalau lah memang betul Joy Boy ni merupakan orang yang sama kau nanti-nantikan, aku rasa aku tahu orang tu siapa. Lalu King pun tanyalah dekat Kaido, siapa orang tu? Jadi sekarang ni kita berbalik semula situasi dekat tempat pertarungan. Sewaktu Luffy dengan Kaido tengah clash serangan diorang antara satu sama lain, kelihatan salah seorang dari CP0 telah pun pergi meninggalkan Onigashima secepatnya mungkin. Boleh jadi dia nak pergi inform dekat Gorosei ke apa yang sedang berlaku. Dia nak bagi tahulah update pasal situasi pertarungan di antara Luffy dengan Kaido. Mungkin dia nak bagi tahu ni Kaido dah nak kalah ni Luffy dah nak menang ni, Luffy tengah on fire nak jadi Joy Boy. Mungkin macam tu lah. Manakala situasi Momonosuke pula, dia masih lagi sedang berusaha untuk mengeluarkan Flame Cloud bagi menampung Onigashima daripada tempas. Memang agak struggle jugalah untuk Momonosuke, tapi nak tak nak dia tetap kena buat juga. Ini merupakan satu peranan yang cukup besar yang perlu dilakukan oleh Momonosuke. Kalau dia tak buat, ramai orang yang akan terkorban. Malah situasi dekat bahagian dalam pula, akhirnya air dari Zou yang telah dikeluarkan oleh Raizo dan dibantu oleh Jinbe telah pun berjaya untuk menyelamatkan semua orang daripada api yang hampir membakar satu pulau Onigashima. Lepas tu situasi dekat tempat Denjiro dengan Yori pula dah memang confirm si Orochi, Pala Toyol, Donggo, si Durjana tu dah memang confirm mati kena pancung dengan Denjiro. Jadi sampailah satu masa, secara tiba-tiba awan-awan yang sedang menampung Onigashima telah pun hilang menandakan kekuatan Kaido dah memang sampai limit. Nak tak nak, ni lah masanya untuk Momonosuke kena buat juga Flame Cloud untuk menampung Onigashima. Lepas tu dekat tempat pertarungan di antara Luffy dengan Kaido pula, Kaido pun tanyalah dekat Luffy, Straw Hat, bagi tahu aku dunia macam mana yang kau nak cipta. Jadi sewaktu keadaan tengah getih, Onigashima dah mula nak tempas, akhirnya Momonosuke pun telah berjaya untuk menghasilkan Flame Cloud bagi menampung Onigashima. So kiranya sekarang satu masalah dah settle kan, tinggal nak tahu siapakah pemenang je di antara Luffy dengan Kaido. Lalu Luffy pun jawablah pertanyaan Kaido, dunia yang aku nak cipta adalah dunia yang mana kawan-kawan aku boleh makan sebanyak yang diorang nak. Itulah dunia yang Luffy impikan. Dan akhirnya serangan yang telah dilakukan oleh Luffy, iaitu Gomu Gomu no Bajrangan, pun telah berjaya untuk menyerang Kaido, berjaya untuk
menandingi, serangan yang telah dilakukan oleh Kaido sehingga kan Kaido terus terjatuh dekat bawah sambil kelihatan mulut Kaido pun dah mula keluar darah dan Kaido pun dah mula tak sedarkan diri. Di hujung chapter kita dapat tengok sewaktu serangan Luffy pun dah berjaya untuk menyerang Kaido dan Kaido pun dah mula jatuh ke bawah. Kaido teringat balik perbualan di antara King dengan beliau, yang mana Kaido pun jawablah pertanyaan King, siapakah Joy Boy? Lalu Kaido pun jawab, Joy Boy adalah seseorang yang mampu untuk menewaskan dia satu hari nanti. Dan King pun balas, jadi kalaulah memang betul apa yang dikatakan oleh Kaido, dia rasa orang tu tak akan pernah muncul. Sebabnya loyalty King dekat Kaido ni memang cukup kuat tau. King memang percaya sangat tak ada siapa yang akan mampu untuk menewaskan Kaido. Dan akhirnya setelah penantian 20 tahun penderitaan seluruh rakyat Wano telah pun berakhir dengan telah munculnya seorang wira untuk menyelamatkan negara Wano dari jajahan Yonko Kaido, iaitu orang yang dinanti-nantikan, Monkey D. Luffy. Dan kelihatan juga Luffy seakan dah mula tak sedarkan diri. Dan chapter 1049 pun habis macam tu je. Jadi akhirnya segala penantian kita untuk melihat Luffy berjaya menewaskan salah seorang karakter yang cukup kuat dalam dunia One Piece, iaitu Yonko Kaido pun telah berlaku. Segala penantian rakyat-rakyat Wano telah pun berakhir. Segala penderitaan yang diorang terima selama ni telah pun berakhir. Dan telah hadirnya satu senyuman kebebasan dan tangisan kegembiraan dekat rakyat-rakyat Wano bila diorang dapat tahu diorang semua dah bebas dari jajahan Yonko Kaido. Jadi momen tu aku memang dah tak sabar gila nak tunggu macam mana reaksi diorang semua bila dapat tahu Kaido telah pun ditewaskan. Aku nak tengok sangat reaksi semua yang ada dekat sana bila dapat tahu Luffy telah pun berjaya untuk menewaskan Kaido. Aku dapat rasakan untuk dalam chapter akan datang mesti memang penuh dengan emosional. Dan aku nak sangat tengok diorang angkat Luffy sebagai wira negara Wano yang baru. Tapi apa pun kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku dalam chapter akan datang. Aku dah memang hype gila. Aku tak sabar gila untuk chapter 1050. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.